Pelajar tingkatan 4. Okey, malam ini kita akan membincangkan untuk subjek sains tingkatan 4. Okey. Alright. Okey, saya share page screen. Okey, so kalau saya tak silap, kita telah pun menjawab untuk kertas 1. Betul ya? Kertas 1 kita dah jawab. Okey. Oh, ingat balik ya, kertas 1 kita dah jawab kan? Okay, now hari ni kita pergi kepada kertas 2. Okay, untuk kertas 2 ini adalah bab 7 koordinasi badan. Kertas 2 ini adalah soalan struktur. Jawab semua soalan. Okay. Jadual 1.1 menunjukkan keputusan kajian. Okay, sekejap saya check ya. Okay, semua boleh dengar kan? Okay. Jadual 1.1 menunjukkan keputusan kajian tentang ciri minda murid-murid tingkatan 4 cemerlang. Okey, untuk A agresif, B bertanggungjawab, E emosional dan O optimistik. Okey, so awak kena kategorikan. Okey, berapa orang pelajar yang termasuk dalam yang mempunyai ciri-ciri berikutlah: agresif, bertanggungjawab, emosional dan optimistik. Okey, awak boleh buat kiraan. Okey, cuba buat kiraan untuk A agresif. A, ini dia dah bagi dah. A ni 10 kan? Cuba kita tengok. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya miss 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, betul 10. Okey, yang bertanggungjawab, ada berapa orang bertanggungjawab? Cuba kira ada berapa orang? Ada berapa orang? 20. Betul. Ahmad Hafiz. Betul 20. Bagus. Okey. Bertanggungjawab ada 20. Emosional dia dah bagi kat kita 18. Optimistik ada berapa? Optimistik diwakili dengan huruf O. Okey. Optimistik adalah Okey, Hiriz, Ahmad Hiriz 20 tadi. Okey, untuk optimistik ada berapa? Apa kiraan kamu tadi? Untuk O. Okey. Alright. Okey, tak ada jawapan. Betul, 15. Okey. Untuk soalan A, optimistik adalah 15. Okey, berdasarkan jadual 1.2, lukiskan carta bar yang menunjukkan bilangan murid melawan ciri minda. Berdasarkan jadual 1.2, lukiskan carta bar yang menunjukkan bilangan murid melawan ciri minda. Okey. Bagaimana nak tulis, nak lukis untuk yang melawan ciri minda? Okey, kat sini graf saya tak dapat masukkan. Okey, mungkin saya akan bagi jawapan lepas inilah untuk B kan. Okey, lukis carta bar ni kita tak boleh lukis kat sini ya. Cuma kamu akan tahu di sini agresif. Okey, awak tulis agresif awak letakkan lukiskan carta bar hingga nombor 10 lah. Okey, bertanggungjawab tadi ada 20, emosional ada 18 dan optimistik ada 15. So awak lukiskan dengan carta bar yang menegak ya. So untuk paksi Y ataupun paksi yang menegak,
diwakili oleh bilangan murid. Kalau awak tulis lukis carta yang menegak tadi, ataupun paksi Y diwakili oleh bilangan murid, dan untuk paksi X yang mendatar adalah ciri minda. Okey, dan awak letakkan bilangan bilangan murid yang mempunyai ciri-ciri yang berikut ini. Saya semudah je lukiskan. Nanti saya akan letakkan gambar ini kemudian dalam WhatsApp group. Okey, itu nombor B. Nombor C. Berdasarkan jadual 1.1, nyatakan bilangan murid yang mempunyai minda yang sihat. Okey. Ciri-ciri bilangan murid. Nyatakan bilangan murid yang mempunyai minda yang sihat. Yang mana yang lebih sihat? Agresif, bertanggungjawab, emosional ataupun optimistik. Okey, berapa orang yang mempunyai minda yang sihat? Apa jawapan dia? Okey, kalau kat sini awak boleh lihat awak pangkahlah. Untuk agresif adalah tak sihat, emosional pun tak sihat juga. So, yang mana yang ada A dengan yang mana ada E, awak pangkah. E tak nak, yang ini. E tak mau. Okey, ini B dan B dan O. Kita ambil B dan O. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E itu stand for emotional. Okey, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, awak kira maknanya awak tolak semua potong semua bilangan murid yang mempunyai jumlah okey, kita pangkah murid yang mempunyai sifat-sifat ataupun ciri minda agresif dan emosional. So tanpa agresif dan emosional, huruf yang ada huruf A dan huruf E tu kita pangkah. So bila kita bilang semua, kita mempunyai lebih kurang 12 orang murid yang mempunyai bilangan minda yang sihat. Okey? Boleh ya? Boleh faham semua? Oh, itu kat mana tu Ahmad Hiris? 35. Kita kena kenal pasti dulu. Sorry saya terangkan balik di sini Agresif adalah ciri minda yang tidak sihat. Agresif. Agresif ni cepat marah, suka nak bergaduh, contoh macam tu kan. Suka nak pukul orang. Itu tak bagus. Ciri minda yang tidak sihat. Emotional. Emotional ni dia bergantung juga. Cepat sedih, cepat marah. Kan? So kita tak nak yang emotional sangat. Okay, so maknanya agresif dan emosional ni tidak termasuk dalam ciri-ciri sifat yang baik Okay. So kita ambil bertanggungjawab dan optimistik. Okay, bertanggungjawab diwakili oleh huruf B. Optimistik diwakili oleh huruf O. Maknanya kita nak B dengan O. Kalau ada A dengan E, kita potong. Okay, maknanya yang dah awak potong ni, A, E ni potong semua. Ni E, E potong, A,
E, lagi teruk. Okey, A potong kat sini, E potong semua kan. So awak kira mana yang tidak termasuk A dan E tu ada 12. Boleh faham ya? Okey. So mungkin Hiris letak 35 sebab mungkin Hiris tambah bertanggungjawab dengan optimistik. Itu dah betul sebenarnya. Okey, awak tambah memang betul bertanggungjawab tu ada berapa tadi? 12. 20. Optimistik ada 15 kan, tapi ini adalah dapatan ya yang diambil ciri-ciri seorang murid. Maksudnya satu orang murid tu dia ada agresif dan optimistik. Dia ada emotional dan optimistik. Kita tak nak yang ada sifat agresif dan emotional, kita tak mau. So kita buang. Ambil yang ada B dan optimistik saja, B dengan O sahaja. So awak bilang semua, awak dapat 12. Terangkan jawapan bagi soalan 1. Terangkan jawapan bagi soalan 1. Okey, apa jawapan kamu untuk penerangan kamu untuk jawapan bagi soalan 1? Senang je, awak buat statement ya. Awak buat statement, awak buat satu kenyataan iaitu ataupun jawapan iaitu ciri-ciri murid yang sihat mempunyai ciri minda yang sihat. Okey, murid yang sihat mempunyai ciri minda yang sihat seperti bertanggungjawab dan optimistik, dan tidak mempunyai ciri minda yang tidak sihat seperti agresif dan emosional. Maksudnya kita dah grupkan dia lah. Maksudnya kalau ada agresif dan emosional tu kita anggap dia sebagai tidak sihat. So ambil yang berminda sihat sahaja. Okey. Okey, itu adalah jawapan untuk D. Okey, kita pergi pula kepada soalan rajah 1, menunjukkan kedudukan kelenjar endoktrin manusia. Okey, P itu adalah kelenjar apa? P adalah, dia nak tahu kan, namakan kelenjar P. Soalan nombor 2A. Apakah dia kelenjar P? Okey, kelenjar P ialah thyroid. Betul. Bagus. Jawapan itu betul. Okey, nombor 2Q. Apakah kelenjar untuk kelenjar Q tu apa? Kelenjar endoktrin yang ditunjukkan oleh huruf Q. Itu dia tunjuk apa tu? Dia tunjuk pankreas ke dia tunjuk buah pinggang? Pankreas ke buah pinggang untuk Q? Okey, Q adalah buah pinggang. Betul, adrenal. Okey, jawapannya yang ditunjukkan oleh Q itu adalah buah pinggang. So di buah pinggang ada kelenjar endoktrin adrenal. Okey, so kita pergi kepada yang ke B, nombor 2B. Nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar P dan kelenjar Q. Okey, satu fungsi hormon. Okey, P adalah thyroid. Okey, apakah dia fungsi kelenjar thyroid? Kita ambil yang P dulu. Apakah fungsi kelenjar thyroid? Apakah fungsi kelenjar thyroid? Ya, Mariam, Hassan boleh jawab. Okey. Apakah fungsi kelenjar thyroid? Saya menunggu jawapan. Okey, kelenjar P mengawal kadar metabolisme badan. Okey. Untuk P, mengawal atur kadar metabolisme sel badan. Betul tu jawapan tu kan? Meningkatkan suhu badan boleh. Okey, itu salah satu juga fungsi meningkatkan suhu badan. Membantu pertumbuhan dan perkembangan mental.
Okey, membantu pertumbuhan dan perkembangan mental dan fizikal pada kanak-kanak. Pun boleh juga membantu pertumbuhan mental dan fizikal kanak-kanak ya. Itu adalah 3 fungsi hormon. So kalau awak jawab 1, okey, boleh dianggap betul lah. Okey. So lagi, apakah fungsi kelenjar Q? Apakah fungsi kelenjar Q? Fungsi kelenjar Q, Q adalah adrenal kan? Apakah fungsi kelenjar adrenal? Okey, apakah dia fungsi untuk kelenjar adrenal? Siapa tahu? Cuba jawab. Okey, kita menunggu jawapan. Awak boleh gunakan buku-buku nota kan? Ataupun nota daripada guru-guru di sekolah. Okey, very good. Okey, kelenjar Q menyediakan badan semasa keadaan cemas dengan meningkatkan kadar denyutan jantung dan juga tekanan darah. Okey, saya rasa betul sini ya. Meningkatkan kadar denyutan jantung. Betul? Ada sebut kan? Meningkatkan kadar denyutan jantung. Juga meningkatkan kadar respirasi. Kadar respirasi itu pernafasan ya. Okey, juga meningkatkan tekanan darah. Okey, betul ada jawapan di sini. Dan juga meningkatkan kadar metabolisme. Metabolisme tu pembakaran sel dalam badan ya. Metabolism. Juga meningkatkan kadar peredaran darah ke otak dan otot. Meningkatkan kadar peredaran darah ke otak dan otot. Dan juga meningkatkan aras glukosa dalam darah. Banyak jawapan ya. Dia minta satu je kan. Dia minta satu je fungsi tapi untuk Q ni banyak lah. Okay. Meningkatkan kadar denyutan jantung, respirasi, tekanan darah, kadar metabolism, kadar peredaran darah ke otak dan juga aras glukosa dalam darah. Okay, so kita pergi soalan 2C. Soalan 2C. Labelkan dengan huruf S pada pankreas dalam rajah 2. Labelkan dengan huruf S pada pankreas dalam rajah 2. Mana rajah 2 dia? Pankreas. Saya rasa kat sini pun awak boleh labelkan S pada pankreas tu. Boleh guna rajah ini ya. Ini rajah 1 kan. Dia kata rajah 2. So, maksudnya kena ada satu lagi rajah. Tapi sama je sebab kat sini ada menunjukkan organ pankreas di sini. So kelenjar endokrin pankreas ada di situ lah. Okay, di bahagian ini S di sini S. Okay. Alright. So habis soalan itu. Alright. So jawab semua soalan di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan dadah? Apakah yang dimaksudkan dengan dadah? Dadah adalah kita pergi balik kepada, saya rasa kat sini kot. Kan? Apa ini adalah semua pertumbuhan yang sini ya. Ini. Ini jawapan kamu di sini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan dadah? Tu dia. Okey, dadah ialah bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Neuron tu apa? Neuron tu sebenarnya apa? Neuron adalah saraf. Okey, faham ya? Neuron adalah saraf. Jadi bahan kimia yang dimasukkan ke dalam dadah itu mengganggu saraf ya dengan cara melambatkan impuls. Impuls tu maksudnya signal.
okey, yang melalui saraf kita. So saraf kita sebenarnya adalah satu saluran, dia macam wire lah. Okey, yang membawa impuls. Impuls tu denyutan. Okey, denyutan ya. Okey, memberi signal kepada otak sebenarnya ya, neuron tu. So bayangkan ya, seseorang yang mengambil dadah, mengambil bahan kimia. Okey, kalau kita cakap secara kita kata bukan saintifik lah. Secara amnya pengambilan dadah awak ambil ataupun makan bahan kimia kan yang boleh merosakkan badan dikira seperti seolah-olah macam bunuh diri, betul tak? Betul lah. Bahan kimia macam-macam. Ada orang kan dia bunuh diri, dia apa? Dia ambil minyak gas ada, bunuh diri. Itu bahan kimia lah tu. Sama juga bila ambil dadah, telan bahan kimia ni akan merosakkan organ dalaman badan. So dikira seperti bunuh diri lah. Betul tak? Okay ya. Alright. So tu dia soalan bagi nombor 1 bahagian esei tadi. Okay. Alright. So nombor 3B. Apakah yang dimaksudkan dengan, dadah digunakan secara meluas untuk merawat pelbagai penyakit. Dadah sebenarnya ubat dan tidak boleh diambil secara berlebihan dan mesti mendapat nasihat daripada doktor. Okey. Namun begitu, terdapat golongan yang menyalahgunakan dadah. Bincangkan tentang kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan mental dan fizikal individu. Kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan mental dan fizikal individu. Okey, apakah dia kesan dia? Mari kita tengok jawapan. Cari jawapan kesan penyalahgunaan dadah kepada mental dan fizikal. Okey, saya nampak macam kat sini seolah-olah ada jawapan. Okey, mari kita tengok di sini. Banyak ini jawapan dia. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Ini alkohol sebenarnya dia seperti dadah juga. Sangat berbahaya ya. Okay, sebab dia mengandungi alkohol tu etanol ya. Gas yang berbahaya. Okey, kesan penyalahgunaan dadah memperlahankan aliran impuls saraf. Okey. Okey, student tak jawab yang ni. Okey, siapa nak jawab? Okey, dah ada dah jawapan kat depan kan? Okey, sebenarnya kita buat revision ini ya. Okey, kesan penyalahgunaan dadah ini penerangan ya. Dia akan menjejaskan fungsi otak untuk mentafsirkan impuls sebab slow tadi kan. Dan juga menyebabkan refleksi yang lambat. So orang yang mengambil dadah ini dia jadi lembab. Dia jadi nak tidur, dia jadi lembab, pergerakan dia tidak pantas. Tetapi mungkin ada juga yang bertindak agresif, ada juga. Itu mungkin yang kita panggil apa tu, yang disebut sebagai rangsangan ya, dadah yang merangsang. Okey, contoh ya, pemandu yang mabuk tidak dapat bertindak balas dengan cepat semasa memandu. Ini adalah untuk kesan ya, yang menjadikan aliran impuls saraf tadi perlahan. Okey. Yang kedua, mengganggu sistem saraf. Okey, mengganggu sistem saraf, penerangan, koordinasi badan akan terjejas. Berjalan terhuyung-hayang, jatuh tanpa sebab, pertuturan tidak jelas. Sama juga pengambilan alkohol pun macam tu juga kan. Alright. Seterusnya penyalahgunaan dadah dan juga alkohol menyebabkan euforia, halusinasi dan kerosakan otak. Dia rosak bahagian dalaman ya. Okey, juga dia akan juga menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Okey, dia akan merosakkan kelenjar hormon ya.
Okey, bahan kimia penerangan ya, bahan kimia dalam dadah dan alkohol menghasilkan hormon secara berlebihan yang mengganggu fungsi otak. Jadi maknanya dia mengganggu keseimbangan hormon tadi, maknanya itulah jadi tidak seimbang hormon tadi ya. So dia dengan sendirinya menghasilkan hormon secara berlebihan dan dia akan mengganggu fungsi otak. Okey, kalau awak tengok hormon di bahagian otak adalah pituitari, betul tak? Kelenjar pituitari kan menghasilkan hormon di bahagian otak ya. Okey, hormon adrenalin. Hormon adrenalin dirembeskan secara berlebihan daripada kelenjar adrenal. Ini pun bahaya juga. Kelenjar adrenal berada di bahagian buah pinggang. Okay, so bila adrenalin dia dirembeskan, hormon ini ya, hormon adrenalina dirembeskan dengan berlebihan akan menyebabkan apa, dia tak boleh kawal cecair cecair dalam yang lalu pada buah pinggang tu kan, sebab buah pinggang kan dia kontrol air yang bergerak dalam badan kan untuk buah pinggang. Okey, so kita tengok pula untuk contoh apa yang berlaku kepada seseorang yang telah mengalami kerosakan otak ataupun dia halusinasi, ialah dia jadi khayal. Halusinasi tu maksudnya khayal. Okey, pertuturan tidak jelas. Okey, perasaan khayal dan halusinasi menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang boleh membahayakan diri seperti terjun daripada tempat tinggi dan juga membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia kan dia nampak, dia seolah-olah dia nampak benda-benda yang bukan-bukan. Mungkin mak dia tu dia nampak macam monster. Sebab itulah ada insiden-insiden yang dia mencederakan ataupun membunuh ahli keluarga. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan lah yang berlaku. Okey. Seterusnya kita tengok lagi soalan. Ini soalan yang terakhir sebenarnya kan. Okey, soalan yang terakhir. Tadi jawapan untuk bahan kimia tadi mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan. Okey, untuk soalan B ini anda boleh jawab dalam secara awak bahagikan kepada dua bahagian, iaitu kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan mental. Okey, macam mana? Kesan yang buruk kepada kesihatan mental, awak bagi tuliskan satu tajuk. Lepas tu tajuk yang kedua tu adalah kesan pengambilan dadah terhadap kesihatan fizikal. Satu, kesihatan mental, satu tajuk khas untuk kesihatan mental, dan yang satu tajuk khas kesan pengambilan dadah terhadap kesihatan fizikal. So untuk kesihatan mental, anda boleh jawab akan menyebabkan halusinasi sebab dia mengganggu mental. Menyebabkan halusinasi dan kerosakan otak. Individu tersebut akan mengalami perasaan khayal, pertuturan menjadi tidak jelas dan kemungkinan melakukan perkara yang membahayakan diri. Sama seperti yang saya baca tadi kan. Okey, untuk fizikal pula menyebabkan gangguan pada sistem saraf yang akan menjejaskan koordinasi badan. Individu tersebut akan mengalami masalah mengekalkan keseimbangan badan menyebabkan dia berjalan terhuyung-hayang dan tidak dapat bertindak balas dengan baik terhadap rangsangan. Contoh katalah contoh orang yang mengambil dadah ini, kalau katalah dia berjalan dekat luar lah, di atas jalan raya kan.
Kalau kereta langgar dia pun dia mungkin tak boleh nak melarikan diri dengan segera sebab dia punya refleksi tu sudah apa dia sudah kita kata jadi slow jadi perlahan so dia tidak boleh bertindak balas dengan cepat. Okey, so kita lihat pula soalan yang terakhir untuk C. Kita ada lebih kurang 10 minit di sini. Untuk C, bincangkan punca-punca berlakunya penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Punca-punca berlakunya penyalahgunaan dadah di dalam masyarakat. Okey, siapa boleh jawab? Ini saya biarkan pelajar-pelajar jawab. Apakah yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat? Okey, apa dia? Cuba jawab. Boleh jawab guna mic ataupun boleh type. Ini saya rasa pelajar-pelajar boleh jawab. Apa-apa sahaja jawapan dikira berkaitan, kira betul lah. Okey, cuba jawab soalan untuk yang terakhir. Apakah punca-punca berlakunya penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat? Awak rasa? Yes, betul. Pengaruh dari rakan. Biasalah kawan-kawan ni cakap, oh ni bagus. Ini boleh tahan nak study malam. Betul tak? Ni mungkin form 4, form 5 ni boleh jadi ada tapi tak mungkin tidak sangat tetapi bergantung juga kepada kawasan, betul tak? Biasanya orang-orang yang menjual dadah ni dia mengambil peluang sebab dia nak untung, betul tak? Mungkin dia sendiri tak ambil, dia nak untung, dia tahu benda tu merosakkan, dia tukang jual sebab dia nak dapat keuntungan. So dia push lah pada apa dia punya potential customer dia siapa? Budak-budak sekolah boleh jadi ataupun pelajar-pelajar universiti Pelajar-pelajar universiti kan dia orang sibuk buat apa tu? Buat assignment, kena stay up malam ke apa. Dia kata, kawan-kawan dia kata, ni bagus ni pil ni kan. Boleh tahan tak tidur malam. Dia pun ambil. Ataupun mungkin pelbagai lagi lah. Kalau tengok kat sini stres. Betul Anis? Pengaruh rakan Muhammad Aikal Okey betul. Anis stres. Stres ambil dadah. Cuba bayangkan stres sebab stres macam-macam. Problem, betul tak? Problem dalam hidup. Stres dengan masalah keluarga, stres dengan masalah hubungan dengan girlfriend, stres dengan apa lagi? Macam-macam lah stres keuangan, stres itu, stres ini. Dan orang-orang tersebut yang mengambil dadah ini, yang stres tadi kan, dia ingat dia boleh lari daripada masalah. Banyakkan orang-orang macam ni, dia cuba untuk melarikan diri daripada masalah. So dia mengambil dadah. Sebenarnya dia tidak lari daripada masalah. Sebenarnya dia mencipta lagi masalah. Kita yang sihat-sihat ni, betul tak? Kalau ada masalah, kita boleh cari jalan. Kalau tak boleh selesaikan, kita keep aside. KIV. Betul tak? Boleh KIV kan? Letak tepi dulu. Ikat tepi kan? Ikat tepi dulu. Mungkin fokus pada benda lain yang lebih penting yang boleh membantu. Contoh, kalau tak ada duit, contoh pergi cari kerja. Cari kerja yang simple-simple. Okay, mungkin sebagai pelajar kan? Boleh pergi cari kerja kat mana kerja yang baik lah. Cari kerja di McD ke, betul tak? KFC ke, ataupun membantu mana-mana pihak lah. Dan boleh dapat pendapatan. Okay, ataupun sekarang kan, ni social media kan. Social media jadi influencer. Tak payah kerja. Dapat duit daripada social media. Tapi kena berhati-hati juga. Untuk influencer ini dia punya
masa untuk dapat keuntungan tu tidak lama. Okay, sebab dia hanya bergantung kepada followers, betul tak? Okay, so bila dia dah tidak diminati, dia punya pendapatan akan turun. So kita kena cari, mungkin saya rasa kena cari ilmu lah. Cari ilmu. Okay, cari ilmu, mungkin awak belajar buat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga lah. Okay, saya rasa ilmu yang terbaik. Kalau awak pandai bahasa Inggeris, mungkin awak boleh ajar budak-budak sekolah rendah buat tuition bahasa Inggeris, mungkin boleh lah kan, ataupun dan sebagainya. Yang baik lah, cari perkara-perkara yang baik daripada bila stres pergi buat benda yang tak elok. Itu salah ya. Kita akan menyesal lah kalau kita sudah terjebak. Orang-orang ni akan menyesal sekiranya mereka telah terjebak dalam perbuatan pengambilan dadah ini ya. Sangat-sangat menyesal. Okay, so McD KFC non-Israel. Okay, betul-betul. No McD, no KFC. Betul, bagus. Maknanya awak pergi kerja kat tempat lain lah. Kan? No Starbucks. Starbucks, jangan. No Tesla. No apa lagi? Macam-macam lagi kan? Banyak kita ni kan bergantung pada diorang. Tapi kita tak perasan kita menyalurkan duit kepada siapa? Pada Israel. Malangnya Israel ni dia bunuh rakyat Palestin sebab itu ada dalam apa tu sejarah yang lampau yang ni dia orang ni manusia yang berdendam lah. Ni tak bagus manusia yang berdendam orang dah tolong dia bunuh orang tu pula. Kan? Tak patut Okay. Alright, so apa lagi selain daripada tu? Okay. Selain daripada stres dengan ikut-ikut kawan, okay, saya bacakan sikit di sini jawapan ya. Untuk meningkatkan prestasi fizikal, boleh jadi awak nak ada latihan dari segi fizikal badan kan. Okay, ambil steroid, tu semua saya rasa dadah tu. Ambil steroid nak suruh nampak betul-betul tu kan. Nak kuatkan badan. Okay, ini meningkatkan prestasi badan. Dadah stimulan seperti amfetamin dapat meningkatkan kadar aktiviti sistem saraf dan metabolisme badan. Individu tersebut mungkin mengambil amfetamin untuk dapat berjaga dengan lebih lama. Itu yang saya cakap. Dadah ni terutama para pelajar especially saya tak tahu pelajar sekolah menengah mungkin ataupun pelajar sekolah pelajar universiti yang bahaya kan. Okey, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah, pelajar universiti, kalau boleh jauhkan diri daripada benda-benda ni. Minum kopi je lah, nak minta badan kita jaga kan, minum kopi. Okey, untuk mencuba terutamanya dari segi remaja yang suka mencuba sesuatu yang baru tanpa mengetahui akibat. Nak cuba tak payah cuba. Sebab kita dah tahu dia punya kesan buruk, tak payah cuba ya. Okey, dan ketiga, tekanan daripada keluarga, pasangan yang saya kata tadi ya, contoh girlfriend, boyfriend dan rakan-rakan, tekanan ya. Ramai yang menyalahgunakan dadah akibat tekanan yang dihadapi daripada persekitaran mereka. Mereka menyalahgunakan dadah seperti dadah penenang untuk melegakan kegelisahan dan berasa hayal. Itu saya cakap tadi kan, dadah ataupun alkohol digunakan sebagai jalan keluar untuk melarikan diri daripada masalah. Kalau saya lah, kalau bagi saya sebaik-baiknya awak pergi ke tempat-tempat yang lebih baik. Contohnya kan, pergilah dengar ustaz-ustaz, nasihat-nasihat daripada ustaz dan sebagainya bila anda mengalami masalah. Bukan pergi merosakkan diri. Betul tak? Betul Awak setuju dengan saya? Setuju kan? Jangan merosakkan diri. Dia rosak diri ni, ambil dadah dengan alkohol ni, rosak diri ni permanen selama-lamanya. Susah nak balik semula. Ya. Jangan cuba-cuba. Sorry to say, anda menjahanamkan diri anda. Alright, so
Seronok juga kita bincangkan ini. At least saya boleh bagi pesanan pada para pelajar untuk jaga diri anda, jangan merosakkan diri ataupun menjahanamkan diri. Sebab apa? Kita ada ibu bapa yang kita boleh tolong, adik-beradik kita, diri kita sendiri kita kena tolong dulu. Jangan menjahanamkan diri anda, okay? Alright, oleh itu saya berpesan sebaik-baiknya untuk anda semua jaga diri dan jaga keluarga. Jaga agama. Jaga agama. Agama nombor satu kan agama kan suruh kita jaga diri. Sebab apa? Allah pinjamkan tubuh badan kita untuk kita jaga. Besok Allah tanya awak buat apa dengan badan awak? Allah akan tanya kat akhirat besok. Untuk yang beragama Islam. Yang non-Muslim saya rasa cerita dia lain lah. So tetap kena jaga diri anda kan. Alright ya. So sampai di sini dahulu, saya lihat jam sudah pukul 9. So saya berundur diri. Saya ucapkan terima kasih pada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Sehingga jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. InsyaAllah lulus peperiksaan SPM nanti. Dengan syarat jaga diri anda sebaik mungkin. Don't let others use you. Jangan biarkan orang menggunakan anda. Alright, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Okay, semua dengar suara cikgu. Sekejap cikgu paparkan skrin.
kita akan mulakan kelas kita. Okay, so pada malam ni kita akan teruskan lagi dengan topik iaitu bab 7 graf gerakan. Di mana minggu lepas kita dah masuk, cikgu rumuskan kembali yang di mana minggu lepas cikgu dah terangkan kod-kod ada yang tak masuk untuk minggu lepas kan. So cikgu rasa you all dah masuk bab 7 ke ada yang tak belajar lagi bab 7?